Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk topik baru iaitu Digital Building Blocks, yang mana topik Digital Building Blocks ni ada dalam nota Padlet yang saya upload dalam Notes ELE 558. Kalau kamu tengok pada Padlet website, kalau kamu tengok dekat notes ELE 558 ni, pada textbook and references ni, kalau kamu buka, kamu rujuk pada yang saya upload dekat sini, yang saya tulis dekat sini sebagai textbook digital design ni, yang ada gambar kartun ni. Jadi kamu download yang ini dan kamu buka chapter 5. Sebab kalau tengok chapter dia pun sama seperti mana yang saya ajarlah, dia susunan dia tu. Kalau katakan dekat dalam ni saya ajar digital building blocks, maka dekat dalam ni pun dia buat digital building blocks juga ya. Kalau kamu tengok kat sini, jadi topik tu ada dekat chapter 5. Chapter 5 Digital Building Blocks pada muka surat 239. Jadi semua textbook kamu boleh download daripada ebook yang saya bagi ni. Seterusnya, untuk topik hari ni, saya akan masuk pada introduction arithmetic circuits, dan selepas ini saya akan sambung dalam video yang seterusnya dengan number systems. Jadi untuk digital building blocks ini kita akan cover gates, multiplexers, decoders, registers dan seterusnya lah Yang mana kesemua topik 5, 6 dan 7 ini kamu akan gunakan untuk build microprocessor untuk mini project kamu. Baik, kita pergi pada adder. Adder ada dua. Yang pertama dikenali sebagai half adder dan yang kedua dikenali sebagai full adder. Jadi dalam slide yang saya letak dalam Padlet kamu ni, slide Padlet kamu slide yang ke-17 ya. Slide yang ke-17, nota yang saya letak ni digital building block nombor 17, yang mana kalau kamu buka dia, ini yang kamu akan nampak lah dalam sebab tadi saya tak perasan, saya tak tunjuk PDF ni. Ini topik-topik akan kita cover hari ni. Dalam video lecture ni saya akan cover introduction dan juga arithmetic circuits, dan dalam lecture yang seterusnya saya akan cover number systems dan juga sequential building blocks. Baik, untuk topik ini kita akan bermula dengan adder, yang mana adder ada dua, iaitu half adder dan juga full adder. Jadi untuk half adder dan full adder ni, kalau kamu tengok pada slide yang ke-6, dia ada bagi equation untuk S, boolean equation untuk S dan juga boolean equation untuk Cout ya. Yang mana yang ini kalau saya tunjukkan dengan lebih detail, saya akan tunjukkan dalam bentuk pen. Dalam bentuk pen. Kita selesaikan dekat sinilah, senang jadi sum ini color, saya pakai color merah, size jadi untuk sum yang ditunjukkan yang kat sini ni, dia dapat daripada truth table yang diberi ni, yang mana truth table yang akan menghasilkan S sama dengan 1. Kamu ada dekat sini. Untuk yang pertama, A bar B, campurkan dengan yang saya marking yang kedua ni, A B bar. Jadi equation yang kita ada ni adalah equation untuk XOR. Jadi sebab itulah S ni dia buat sama dengan A XOR kan dengan B ya.
equation yang kita ada ni kan. Bila dia tak sama, dia akan dapat sama dengan 1. So XOR lah. Dan seterusnya Cout yang akan menghasilkan 1. Cout yang menghasilkan 1 yang saya tandakan dengan right ni, iaitu Cout yang ni untuk sum S, dan Cout sama dengan A1 B1 A darabkan dengan B. Baik, itu Boolean equation macam mana dia dapat dia untuk half adder. Untuk full adder pula, kamu tengok sum dekat sini. Yang ini, simbol ni sebenarnya simbol XOR, campur ni. Dia sebab saya minimizekan dia jadi nampak macam ada satu tanda saja, tak nampak macam tanda campur. Yang ini S ni dia bagi Boolean equation dia sama dengan A XOR kan dengan B XOR kan dengan Cin. Jadi macam mana dia dapat? Okey, kamu tengok dekat sini seperti mana dengan half adder tadi. S yang akan menghasilkan 1, kamu ada kat sini yang pertama. S sama dengan Cin bar A bar B. B 1 kan, so B sajalah. Okey. Campur dengan S yang kedua yang menghasilkan 1, kamu ada Cin bar, lepas tu kamu ada A dan kamu ada B bar. Lepas tu kamu ada campur dengan yang ketiga Cin A bar B bar. Campurkan dengan S yang keempat yang menghasilkan 1, semua 1, iaitu Cin A B. Yang mana yang ni kalau saya ringkaskan dia, saya akan dapat bentuk Cin bar dalam bracket A bar B campurkan dengan A B bar. Okey, campurkan dengan Cin dan saya ada dalam bracket A bar B campurkan dengan A B. Cin A bar B bar sini kan. Okey, campurkan dengan A B. Jadi yang ni bila saya ringkaskan dia, saya akan dapat, saya sambung dekat sini dekat atas ni. Bentuk yang saya dapat ni, kalau anda perhatikan, kalau kamu perhatikan, dia bentuk C ini saya wakilkan dengan X. Yang ni, C ini saya wakilkan dengan X. A bar B campur A B bar ni, okay, saya wakilkan ke semua ni dengan Y. Okay, campurkan dengan X ini, C ini tadi ada X bar kan. Okay, yang ni semua ni Y. Lepas tu campurkan dengan yang ini, C ini saya wakilkan dengan X. Okay, yang ini kalau anda perasan, yang ini simbol untuk X no. Yang ini A bar B campur A B bar. Yang ini simbol untuk XOR. Okey, macam mana dapat XOR ni? Kita dapat daripada XOR. XOR ni kita dapat daripada XOR yang mana kita barkan dia. So, kita dapatlah XOR. Jadi, dalam kes ini, kalau XOR saya ni sama dengan A plus B. Okay. Sorry. A, B ni ada dua sebutan. So, kalau saya wakilkan yang ini dalam sebutan untuk XOR, saya ada A, B bar campur A bar B. Ya, yang ini adalah XOR. Pasal tak sebutan ni sama kan dengan sebutan yang ni kan? Lepas tu bila saya barkan ke semua ni, yang itu saya dapat sebagai XOR. Jadi kalau kamu tengok A bar B bar ini, yang mana sebutan dia kosong-kosong, campurkan dengan satu-satu yang menghasilkan satu adalah XOR. Dia XOR dia lain dengan XOR. XOR kalau tak sama output dia satu. Kalau XOR kalau input dia sama output dia satu. XOR lain kan, XOR input tak sama output satu. XOR input sama output satu. Jadi semua ni saya XORkan dia. Jadi seolah-olah yang ini, yang Y ni tadi adalah XOR kan. Nampak tak Y ni kan? Y yang saya tulis kat sini ni adalah XOR.
Jadi seolah-olah Y ni saya no kan dia. Campurkan dengan X, Y, no. Okey, jadi representation yang ini bila saya wakilkan ni Y ni dengan XO, okey, dan Y ini dengan XO, kesemuanya saya akan dapat perasan tak? Representation yang saya dapat ni sama seolah-olah macam XO. Kan? Sebab sini ada X bar, sini ada Y. Campurkan dengan sini X, sini ada Y bar. Y bar ni terhasil daripada X0 ni tadilah. XO yang kita inversekan ke semua. Jadi X0. Jadi sebab itulah sebutan X dengan Y ni, X ini adalah C in. Bila saya kembangkan dalam bentuk XO, saya dapat C in. XO kan dengan Y adalah A dan B. XO kan dengan A, XO kan dengan B. Okey? Okey. Yang itu jawapan penerangan untuk Boolean equation untuk sum seperti mana yang ditunjukkan inilah. Okey, seterusnya untuk C-out. C-out sama juga kes macam yang sebelum ni untuk half header. Okey, kamu kumpulkan ke semua C-out yang menghasilkan satu. Jadi dalam kes ini kita ada Okey, jadi dalam kes ni kita ada C-out. C-out yang menghasilkan satu, kamu ada dekat sini. Okey, iaitu C-out sama dengan yang ini ya. C in bar dan A, B campurkan dengan yang ini. C in dan kamu ada A bar B dan campur yang ini. C in A B bar. Okay, campurkan dengan last kali kamu ada C in A B. C in A B. Baik. Kamu ada dalam 4 sebutan ni, 1, 2, 3, 4. Sedangkan jawapan yang dibagi hanya ada 3 saja. Jadi macam mana dia buat? Sama macam lecture pertama yang saya ajar kamu sebelum kita bercuti PKP, iaitu kita boleh ringkaskan ke semua Boolean equation yang kita dapat dengan menggunakan Karnaugh map. Jadi kalau saya gunakan Karnaugh map, saya akan dapat, okey, kamu ada dekat sini C in, kamu ada sini AB. AB 00 01 11 10. Okey, jadi kamu ada bentuk macam ni. C in dia 0 dan 1. Okey, C in 0, A 1, B 1. So 1 dapat sini. Seterusnya C in 1, A saja yang 0. A saja yang 0, kamu dapat sini. Seterusnya C in A B bar. C in A B bar. So 1 dekat sini. Last kali kamu ada semua 1. Jadi 1 kat sini. Jadi yang ini bila saya permudahkan dia dalam bentuk Karnaugh map, sini saya dapat satu grup. Yang mana grup ini yang sama ialah B, C in kan. Jadi C in B dekat sini. Okey, grup yang kedua adalah grup yang saya tandakan dengan marker dakwat biru ni. Grup yang ini adalah apa yang sama dekat sini, A, B. Dan seterusnya grup yang ketiga yang sama yang ini, satu je. Bila kita grup, kita ambil satu saja kan. Jadi grup yang ini adalah grup yang sama adalah C in bar dan A. Kan? C in bar dan juga A. Betul tak? C in. Okey. Jadi last kali jawapan yang kita dapat dekat sini, ni grup pertama, C in A. Jadi kalau tengok daripada nota, C in saja, bukan C in bar.
Kat mana kita silap ni? Ini untuk C out. C out. C in kosong. C in kosong. A dan B 1. So dapat 1 dekat sini. Lepas tu satu lagi kita ada C in 1, A dan B juga 1 dekat sini. So ini grup 1. Grup yang kedua ni A saja 1. Yang ni, oh sorry, yang ni salah ni. Yang ini sepatutnya bukan di sini. Saya silap ni, saya silap. Okey, jadi sekarang okey, representation yang ketiga semua satu, B kosong, B saja kosong, yang lain 1, B saja kosong, yang lain 1. So 1 dekat sini. Ya, 1 dekat sini, 1 dekat sini. So kamu ada 1 dekat sini. Okey. Okey, jadi yang warna hijau ni bukan, saya silap. Okey, jadi yang kamu ada sekarang ialah yang saya tandakan dengan B saja kosong yang ini ni. Ini ya. So yang ini, okey, yang ini B saja kosong, yang lain 1. B saja kosong, yang lain 1, so 1 dekat sini. Jadi bila saya tandakan dengan dakwat ink hijau ni, representation untuk yang ini ialah apa yang sama? C in A. Jadi kamu tengok jawapan yang kita ada ni, nampak tak? C in B yang ini ada, AB yang ini ada, dan A dan juga C in yang ini ada. Jadi macam itulah cara kita permudahkan untuk dapat equation seperti mana yang diberi dalam nota. Kalau kamu tengok untuk sum ni, cuba kamu buat Karnaugh map untuk sum. Bila kamu buat Karnaugh map untuk sum ni, dia tak boleh permudahkan tau. Macam saya buat Karnaugh map untuk C out ni, saya boleh permudahkan. Yang ni saya boleh ambil satu grup, yang ni saya ambil satu grup yang kedua, yang ni saya ambil grup yang ketiga. Tapi untuk sum kita tak boleh permudahkan. Sebab tu saya pakai dalam bentuk yang lebih kompleks sikit untuk nak permudahkan equation tu supaya dapat seperti mana dalam nota. Kalau kamu tengok yang saya dapat yang ini ya, yang untuk sum ini. Mari kita buat sama-sama. Dia sama juga macam C out, dia ada C in sini dan dia jadi dia ada AB 00 01 11 10. Sini kosong, sini 1. Okey, bentuk dia macam ni. Okey, sum yang pertama yang marker merah ni, B saja 1, yang lain kosong. B saja 1, yang lain kosong. So 1 dekat sini. Lepas tu sum yang kedua saya ada A saja 1, yang lain kosong. Lain kosong. So kat sini. Okey, lepas tu sum yang ketiga, C in saja 1, yang lain semua kosong. 1 kat sini. Dan last sekali saya ada semua 1. Okey, jadi 1 kat sini. Kamu tengok. Untuk sum nampak tak? Langsung tak boleh permudahkan. Tak boleh nak grup-grupkan dia. Yang ini satu grup, yang ini satu grup, yang ini satu grup, yang ini satu grup. Sebab itulah kamu ambil equation sum tadi seperti mana yang saya tunjukkan sebelum ni lah. Dan kita ringkaskan dia sampai kita nampak dia ada bentuk XO. Baik, balik pada nota tadi. Jadi yang ni saya dah explain ya macam mana dapat. Dua ni saya dah explain macam mana dapat equation untuk Boolean equation untuk full adder. Okey, seterusnya adders ada tiga jenis adders, iaitu ripple carry, carry log ahead dan juga prefix. Yang paling mudah adalah ripple carry kerana dia tidak memerlukan hardware yang banyak.
untuk dibuat dia, untuk kita develop dia. Walau bagaimanapun kekurangan dia ialah dia lambatlah, slow berbanding dengan carry log ahead dan juga prefix yang lebih cepat. Walau bagaimanapun dia require lebih hardware. Okay, seterusnya kita pergi pada topik subtractor. Subtractor, kalau kamu tengok simbol yang digunakan adalah simbol tolak dekat sini. Okay, walau bagaimanapun implementation dia adalah campur. Baik, simbol tolak ni sebab kita menumpukan pada tajuk subtractor. Kita tumpukan tajuk dia subtractor. Jadi sebab itulah dia pakai simbol tolak. Walau bagaimanapun untuk implementation kita pakai simbol untuk yang sebenarnya operasi kita buat subtractor kita sama macam addition. Cuma dekat bahagian B ni kita inversekan dia. Lepas tu kita campur, addkan dengan satu, campur satu. Yang mana proses kita inversekan dan kita campur satu ni kita panggil dia sebagai two's complement. Okay. Selain daripada tu, untuk operasi ALU juga ada operation yang kita panggil sebagai equality. Equality ni bermaksud dia tengok adakah digit yang masuk dekat A ni sama dengan digit yang masuk dekat B ni. Okay, kalau sama, kalau kamu perasan XNOR truth table, kalau kamu ada input A, B dan juga output Q, kalau 0, 0, XNOR akan dapat 1 XNOR. Kalau 1, 1 dia akan dapat 1. Selain daripada tu dia akan dapat 0. Betul tak? Jadi kita nak compare adakah input yang masuk dekat A ni sama seperti input yang masuk dekat B. Jadi sebab itulah kita pakai gate XNOR dekat sini. Okay. Kalau semua sama dan barulah equal yang keluar ni sama dengan 1. Okay. Selain daripada tu, ada juga comparator jenis less than. Less than ni bermaksud kurang daripada. Bermaksud input yang masuk dekat A dengan input yang masuk dekat B ni dia akan compare. Adakah input di A ni kurang daripada input dekat B ni? Kalau kurang, barulah output dia akan dapat 1. Kalau kurang. Kalau katakan A tu sama dengan B, output dia akan dapat 0. Kalau A tu lebih besar daripada B pun, output dia akan dapat 0. Oh, maaf, saya terlupa nak pergi pada PDF file. Okey, PDF file. Maaf. PDF file. Okey, balik pada adder. Jadi dekat sini tadi kamu dah faham lah kenapa saya dapat saya dah explain dekat kamu macam mana dapat output untuk yang inilah Boolean equation untuk adder ni. Okey, adder ada 3 jenis iaitu ripple carry, carry log ahead dan juga prefix ya. Ripple carry dia punya hardware untuk buat dia mudah, seperti mana kamu tengok tadilah half adder dan juga full adder. Okey, walau bagaimanapun dia adalah lambat dia berbanding dengan carry log ahead dan juga prefix. Okey, ripple carry ni dia slow tapi untuk buat dia senang, hardware dia tak memerlukan hardware yang banyak. Carry log ahead ni dia cepat, lebih pantas, delay dia pun kurang tetapi dia memerlukan hardware yang lebih kompleks. Baik, seterusnya adalah untuk subtractor. Ini saya ulang balik ya tadi sebab saya lupa nak tunjuk saya lupa nak setkan untuk PDF file ya. Baik, kalau kamu tengok dekat sini untuk subtractor simbol dia tolak sebab tajuk dia subtractor lah. Tapi dalam implementation yang real kita pakai campur. Implementation yang real kita pakai campur. Yang mana B ni kita akan inversekan dia dulu.
kita akan inversekan dia dulu dan kita akan campurkan dengan 1. Yang mana proses inverse dan campurkan dengan 1 add 1 ni kita panggil dia sebagai 2's complement. Okay. Dan seterusnya ALU untuk equality. Equality ni maksudnya dia akan compare adakah input dekat A ni sama macam input dekat B. Okay, kalau sama, kalau kamu tengok banyak-banyak gate mana yang boleh compare equality ni dan dia akan menghasilkan output 1. Jadi kita tengok gate XNOR, dia boleh menghasilkan output 1 kalau input dia sama. Kalau katakan A, B ni 0, 0, dia output dia dapat 1 dan seterusnya lah ya. Okey. Jadi sebab itulah bila kamu nak buat ALU untuk comparator equality, kita pilih gate jenis XNOR. Okey, seperti mana kita nampak kat sini. Okey, 4 XNOR ni kalau katakan keluaran dia sama dengan 1, dia AND kan. AND ni maksudnya keempat-empat ni kena 1 lah, barulah dia akan menghasilkan equal sama dengan 1. Okey, seterusnya ALU jenis less than. Comparator tetapi less than. Okey, comparator less than ni dia akan compare input A adakah kurang daripada input B. A less than B. Kalau A betul kurang daripada B, barulah dia akan menghasilkan output 1. Kalau katakan A sama dengan B, dia akan menghasilkan output 0. Kalau A lebih besar daripada B pun, dia akan menghasilkan output 0. Okey. Dan seterusnya yang ni kalau kamu tengok simbol untuk arithmetic logic unit, yang mana kita dah bincang dari ke atas tadi kan, ada less than, lepas tu ada comparator, equality semua kan. Baik, simbol yang mudah saja. Kalau kamu tengok dia dibakili oleh multiplexer, ada 2 input A, B, dia tulis dekat sini ALU dan juga ada 1 output Y. Yang mana function dekat sini, function 03 ni, maksudnya 3 bit ini, dia akan tentukan 02 ni dia akan tentukan sama ada nak buat function AND ataupun OR ataupun campur ataupun tolak. Kalau kamu tengok dekat sini, digit yang pertama dan digit yang kedua ni sama je. 0, contohnya saya ambil yang ini dengan yang ini. Digit pertama dengan kedua sama juga, iaitu 00. Yang membezakannya hanya digit yang ketiga, iaitu 0 dan juga 1. 0 dan 1 ni dia akan beza dia pada B ni, sama ada dia nak inverse ataupun dia terima as it is. Jadi function digit yang ketiga ini yang berbeza berbanding dengan digit pertama dengan yang kedua ni. Yang mana yang ini kalau kamu tengok untuk campur dengan tolak pun sama juga. Campur 0, 1, 0. Digit pertama dan kedua tu perhatikan 0, 0 dan juga 1. Tolak, perhatikan digit pertama dan kedua tu sama, 0 dan juga 1. Yang beza di digit ketiga. Kalau 0 bermaksud campur, kalau 1 bermaksud tolak. Okey, jadi bentuk ALU yang lebih kompleks, yang lebih komplit adalah bentuk macam ini. Jadi kalau kamu tengok yang tadi, simbol untuk ALU tu sebenarnya yang ini saja. Jadi kamu ada 2 input tadi, A, B, dan kamu ada output Y dekat sini. Dan function ni sebenarnya ada 2. Satu dekat sini, 0 dan juga 1. Yang ini, digit yang kedua ni lah. Yang ni tadi. Dia nak bezakan sama ada dia nak buat B tu inverse ataupun dia nak buat campur ataupun tolak. Okay. Seterusnya. Baik, soalan configure 32-bit ALU for SLT, yang mana operation dia A sama dengan 25, B sama dengan 32. Dia suruh kamu buat operations SLT bermaksud set less than example. Dia nak compare adakah A ini kurang daripada B. Kalau kita tengok ni memang betul, A ni memang kurang daripada B. Dan kalau betul, seperti mana saya tunjuk tadi dalam slide yang sebelum ni tadi, kalau betul, kalau A kurang daripada B, output dia akan dapat 1. Jadi kita nak proof. Kita nak proof bahawa kalau kita settlekan example yang ini, kita akan dapat Y tu
representation dia, maksudnya control unit jawapan akhir dia Y ni, yang ini ni sama dengan 1. Jadi bila kita nak proof dia, kamu kena settlekan dulu seperti mana desimal biasa, iaitu 25 tolakkan dengan 32 dapat tolak 7. Okey, tolak 7 ini kamu kena buat twos complement kepada dia. Pertama, ambil 7 tu sebagai positif 7. Saya tunjuk dalam bentuk pen ya. Okey. Okey, tengok dekat sini. Mula-mula settlekan macam biasa, 25 tolakkan dengan 32 dapat tolak 7. Tolak 7 ni kita mesti buat dia twos complement, iaitu nama je dia tolak, tapi sebenarnya implementation dia campur. Yang mana B tu kita inversekan dia, lepas tu kita campurkan dengan 1. Sama juga kes macam ni, yang mana tolak 7 ni kita inversekan dia. Mula-mula kita ambil 7, lepas tu kita inversekan dia, lepas tu kita campurkan dengan 1. Yang itu yang dibahakili dengan tolak 7 tu. Yang mana kalau tolak B ni sama dengan kita inversekan B dan kita campurkan dengan 1. Yang ini yang kita namakan dia sebagai twos complement. So sama juga macam ni, tolak 7 ni kita inversekan 7 biasa dan kita campurkan dengan 1. Baik, 7 kalau bentuk binary representation biasa ialah 1, 2, 4, 8. Kamu ada sini 0, 1, 1, 1 kan, 4, 5, 6, 7 kan. Okey, first step kita inversekan dia, saya dapat 1, 0, 0, 0. Lepas tu bila saya campurkan dengan 1, so jawapan akhir saya ada 1, 0, 0, 1. Okey, jadi dekat sini bila saya nak bagi jawapan sehingga 32 bit ni, okay, oleh kerana sekarang saya ada tolak, maka tolak ini saya mesti wakili sebagai 1 dalam most significant bit saya. Bit yang tidak terlibat ni semua saya bagi sebagai 1. So saya ada dekat sini 1, 1, 1, 1, seterusnya mesti penuh sampai 32 bit ya. Seterusnya 1, 0, 0, 1. Baik, yang ini adalah S0, yang ini S1, yang ini S2, yang ini S3, sampailah seterusnya 1 ini adalah S31. Sebab dia nak 32 bit, maka yang kita dapat most significant bit ni adalah S31. Jadi S31 inilah yang menunjukkan yang menunjukkan 1 ini, yang menunjukkan 1 ni bermaksud tolak. Okey. Jadi oleh kerana S31 ni adalah 1, maka 1 inilah yang akan keluar sebagai Y. 1 inilah yang akan keluar sebagai Y dekat sini. Sekejap saya tunjukkan nota tadi balik. Okey. Okey, nampak tak dekat sini dia buat yang keluar dekat Y ni adalah bit N. Bit N tu maksudnya bit yang ke-31 tadilah. Jadi oleh kerana Y ni dia keluar sebagai 1, maka memang betul lah A is less than P. Ya. Baik, seterusnya okey, shifters. Shifters ni saya percaya yang ini hanya dah ulangan saja, yang mana kita dah sentuh dalam topik HTL notes. Even dah ada saya bagi sebagai assignment 1 pun,
Assignment 1, siapa yang buat tu dia faham lah logical shifter dan juga arithmetic shifter. Baik, untuk logical shifter, kita tengok pada simbol dia yang ini bermaksud dia shiftkan ke kanan sebanyak 2 unit. Yang ni bermaksud dia shiftkan ke kiri sebanyak 2 unit. Okey, kalau ada 3, kalau yang ni 2 saja, kalau katakan ada 3. Okay, kalau ada 3 macam ni, dia bermaksud arithmetic shifter. Arithmetic shifter, kalau left sama macam logical shifter, sama. Tetapi kalau right, dia pelik sikit. Dia akan tengok MSB nombor yang asal dia. Most significant bit dia. Kalau katakan 1, tempat yang ditinggalkan tu diisikan dengan 1. Kalau MSB dia kosong, tempat yang ditinggalkan tu dia akan isikan dengan kosong. Okay, dia bergantung kepada most significant bit. Kalau right, kalau left, arithmetic shifter sama seperti left logical shifter, tak ada masalah. Baik, cuma sekarang ni rotator. Okay, saya percaya rotator ni first time kamu jumpa, tak pernah ada lagi dalam topik sebelum ni, dalam topik HTML notes. Okay, jadi kalau kamu tengok dekat sini, okay, merah kosong ni dia alihkan ke kanan. Ini nampak tak dia macam tolak ke kanan kan? Tolak ke kanan ke sana kan? Okay, tolak ke kanan sebanyak 2 unit. So kosong ni nampak tak dia pergi ke sini. Warna merah tu kan? Okay, satu-satu yang sebelum kosong ni pun dia sama macam yang ni. Okay, dan tempat yang ditinggalkan tu diisikan dengan kosong. Itu untuk logical shifter, tak kisahlah left ke right ke, tempat yang ditinggalkan tu diisikan dengan kosong. Okey, yang ini simbolnya ini nampak tak dia tolak ke kiri, dia tolak ke kiri sebanyak 2 unit. So merah ni nampak tak dia pergi 2 unit ke kiri, dia isi dekat sini. 01 yang sini nampak dia ikut kosong merah tu, dan tempat yang ditinggalkan tu diisikan dengan kosong. Okey, arithmetic shifter dia lain dengan logical shifter. Untuk right saja, untuk right. Baik, untuk arithmetic shifter, sebelum kamu buat apa-apa, kamu tengok MSB untuk mula-mula digit yang sebelum kita shiftkan dia. Digit dia adalah 1. Digit MSB dia 1. Bermaksud tempat yang ditinggalkan tu mesti diisi dengan 1. Nampak tak? Tadi kan tempat yang ditinggal diisi dengan kosong kan? Sekarang kita isikan dengan 1. Okey. Yang untuk left sama seperti logical shifter left lah. So nampak tak jawapan dia sama je. Untuk logical shifter dan juga arithmetic shifter left. Right saja yang berbeza. Baik, rotator. Rotator ROR bermaksud rotate right. ROL bermaksud rotate left. Rotate right sebanyak 2 unit. So rotate right, right ke kanan lah. Jadi kosong yang warna merah ni nampak tak dia dah shiftkan 2 unit ke kanan. Okey, dan satu-satu sebelum dia pun ikut sama macam ni satu-satu. Cuma 01 ni cuba kamu tengok ya. Bila yang ini dah beranjakkan ke sini, okey, 0 dengan 1 ni. Okey, 1 pergi dulu isi kat sini. Lepas tu baru 0 ikut dia kat sini. 0 ikut dia kat sini kan? Okey, sebab itulah jawapan dia 01. Nampak dekat sini. Okey, kamu boleh imagine ya bila dia okey, bila yang ini dah teranjak. Okey, bila 110 ni dah teranjak pergi ke belah kanan, okey. Dan 01 ni 1 yang hujung ni akan pergi dulu. Dan barulah 0 ni, sebab 0 ni duduk kat belakang sikit, barulah 0 ni isi kat sini. Ni 0, ni 1. Sebab tu dah jawapan dia macam ni, 01. Baik, bila di rotate left sebanyak 2 unit, so 0 yang warna merah ni akan pergi ke left sebanyak 2 unit. So 001. Okay, dan yang ini sama kes macam tadilah. Okay, dia akan pergi ke sebelah sini. Okay, dan dia pergi sebelah sini. Kebetulan 1-1, so tak ada masalah lah. 1-1 jugalah jawapan dia. Okey, yang ini adalah arithmetic shifter block diagram, circuit diagram.
Ini kamu ada block diagram ini, simbol dia, dan kamu ada circuit diagram kat sini. Okay, shifters as multipliers dan juga dividers. Yang ini pun dah diterangkan dengan lebih detail, dengan lebih terperinci dalam topik HTL Notes. Yang HTL Notes yang saya delete daripada saya punya Padlet dan saya suruh kamu savekan tu, download semua tu. Baik, kalau kita shiftkan ke kiri, okay, seolah-olah dia macam darab. Okey, shiftkan 2 unit ke kiri bermaksud 2 kuasa N. Jadi, kita ada dekat sini 2 kuasa 2 dapat 4. Asalnya sini 1 dalam bentuk binary, sini 1 dan yang ni dia jadi 4. Seolah-olah macam 1 darabkan dengan 2 kuasa, kita shift sebanyak berapa? Sebanyak 2 unit. So, 1 kalikan dengan 4, tu yang kamu dapat 4 tu. 1 kali 4 kamu dapat 4 jawapan kat sini ya. Okay. Lepas tu seterusnya okey, yang ini representation untuk tolak 3. Tolak 3 ni, okey, kamu dapat daripada sini yang ini kamu kena buat two's complement dulu ya. Okey. Positif 3 dalam bentuk binary representation adalah 0, 0, 1, 1. Okey, yang ni 3, positif 3 dalam bentuk binary representation. Bila saya complementkan dia, saya dapat 1, 1, 0, 0. Dan bila saya campurkan dengan 1, terus complement, selepas saya inverse, saya kena campur 1, saya dapat 1, 0, 1, 1. Itu yang didapat kat sini, nampak tak ni? 1, 1, 0, 1 ni. Seperti mana kat sini lah. Okay. 1 yang dekat sini membawa maksud negatif lah. Okay. Jadi negatif 3 dekat situ darabkan dengan, oleh kerana saya shiftkan ke kiri juga, sebanyak 2 unit, maka 2 kuasa 2 dapat 4 lah. Maka seolah-olah tolak 3 darabkan dengan 4 dapatlah tolak 12 dekat sini ya. Okay. Apabila saya shiftkan ke kanan, dia membawa maksud bahagi. Kanan membawa maksud bahagi. Jadi dekat sini saya ada 1, 2, 4, 8. Sini saya ada 8. Okey. Lepas tu yang ini 2 ni bermaksud 2 kuasa 2, sama kes macam tadi, 2 kuasa N. N tu sebanyak mana kita shiftkan dia. So 2 kuasa 2 dapat 4. So 8 bahagikan dengan 4 dapat 2. So tengoklah jawapan yang akhir yang saya dapat ni pun memang 2 lah kan. 1, 2 dalam bentuk binary representation kan. Okey. Yang ni 16 ni pun kes 16 ni sama juga kes macam tolak 3 tadi. Yang mana mula-mula saya kena ambil representation untuk positif 16. Okey. Positif 16 berapa representation dia? 1, 1, 1, 1 kan. 12, 13, 14, 15 16, sorry 16 maksudnya saya ada 1 sini, yang lain semua kosong kan. 0, 0, 0 kan. 1, 2, 4, 8, 16. Okey. Baik, lepas tu saya alihkan yang ini 1, 0, 0, 0, 0. Ni kenapa dia cakap dapat sebagai negatif ya? Sepatutnya positif ya ni. Positif ni. 1, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4 kan. Yang ni representation untuk 16. Betul? Sepatutnya sini ni positif ni. Positif 16 bahagikan dengan 4. Kalau 16, satu yang ada dekat sini bermaksud sign dia sebagai negatif. Oh, okey. Saya rasa kenapa dia taruh sini sebagai negatif, sebab bit yang pertama, most significant bit ni dia tanda sebagai 1. So 1 ni membawa maksud negatif lah. 1 membawa maksud negatif. Jadi semua ni kosong ni dia tidak mungkin jadi negatif kosong.
Jadi bila dia convert kepada bentuk binary, sini dia dapat 16. So bila 1 sebagai dekat most significant bit ni, maka kamu dapat tolak 16 lah. Okay, lepas tu ke kanan sebanyak 2 unit, maka sebab tu 2 kuasa 2, so kamu dapat jawapan dia sebagai negatif 4. Dan untuk multipliers pula, kalau kamu tengok binary ni yang kita settlekan, pendarapan secara binary ni sama juga seperti mana decimal yang kita buat macam biasa kamu buat tu lah. Kalau 230 kalikan dengan 42, 230 kalikan dengan 2, buat satu-satu dulu. 230 kali dengan 2, kamu dapat 460. 230 kalikan dengan 4, kamu dapat 920. Tetapi 920 digit dia ni alihkan satu digit, seperti mana biasa kamu buat lah. Yang ni untuk pendarapan ni saya pasti kamu dah biasa buat lah dalam bentuk matematik biasa. Sama juga macam binary. Mula-mula kamu ambil 0101 ni kalikan dengan 1. Lepas tu 0101 kali dengan 1 lagi. 0101 kali dengan 1 lagi. Dan last kali 0101 ni kalikan dengan 0. Itu yang kamu dapat semua kosong ni. Dan yang ini bila kita tukar dalam bentuk desimal, yang ni diwakili oleh 5. Yang ni bila tukar dalam bentuk desimal, yang ni diwakili oleh 7. So 5 kali 7 dapat 35. Seperti mana result yang kamu dapat ni lah, 35 kan. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 campur 2, 34 campur 1, 35. So dapatlah 35. Sebenarnya digital circuit diagram untuk multiplier pun sama macam tu. Oleh kerana kamu tengok dalam bentuk binary tadi, dia darabkan satu-satu dan dia dapat dalam bentuk macam ni. Dan kamu yang circuit pun sebenarnya dia darab satu-satu macam tu juga. Untuk dapat hasil akhir dia tu, jawapan akhir dia tu. Yang ini pula untuk divider. Tengok untuk multiplier dia gerakkan satu unit dia shift satu unit seperti mana yang ni lah. Untuk divider tidak ada shifter lah, tidak ada shifter yang digerakkan satu unit tu. Itu beza antara multiplier dengan divider. Baik, sampai di sini saja kuliah kita, video series untuk digital building blocks bahagian pertama. Untuk video yang seterusnya saya akan sambung dengan bahagian subchapter subtopik number systems. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.